Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua anak-anak. Okey, untuk hari ini kita nak teruskan dengan kajian lapangan. Okey, pada minggu lepas saya dah bagi dokumen berkaitan kajian lapangan yang perlu kita buat untuk tahun ini ya. So hari ini kita akan mula menulis dan saya akan terangkan bagaimana cara penulisan, okey, melalui video ini. Okey, so semua dah baca kan pada minggu lepas. So untuk tahun ini kita akan buat kerja lapangan geografi yang bertajuk telekomunikasi di taman sendirilah, taman maksudnya di taman penempatan awak lah, Pahang. Contohnya kat sini Taman Mahkota Aman Kuantan Pahang. Kalau kamu duduk dekat Taman Jaya Gading, kamu tulislah telekomunikasi di Taman Jaya Gading Kuantan Pahang. Okay, so tajuk dia mengikut tempat yang kamu duduk lah. Okay, so yang pertama apa yang kita ingin tahu ialah tajuk. So tajuk ni penting. So pastikan tajuk ini ada di bahagian cover. So untuk kajian lapangan tahun ini kita mudahkan kerja awak. Kita buat kajian ni tulis di dalam buku nota sahaja. Kamu ada buku nota kan? Dah lama tak guna buku nota kan? So ada banyak lagi lebihan kat belakang tu. Okey, kita akan gunakan untuk buat kajian lapangan, penulisan kajian lapangan. So muka surat pertama, muka surat pertama yang awak perlu buat adalah cover depan. Cover depan ni saya nak awak buat cover cantik sikit lah. Maksudnya tulisan cover kat depan ni tulisannya besar sikit. Jangan tulis macam awak tulis karangan biasa tu kan. Awak tulis macam contoh yang saya bagi yang ni. Dekat bahagian cover ni perlu ada yang pertamanya sekolah. Nama sekolah menengah kebangsaan Seri Mahkota. Kalau ada logo, kalau awak ada printer kan, nak isi logo pun boleh, tak nak isi pun tak apa. Kemudian ada tajuk kecil ni, kerja lapangan geografi tingkatan 2. Kemudian ada tajuk dan kemudian ada tajuk besar dia, telekomunikasi di taman apa? Kuantan Pahang. Kemudian di bahagian bawah ni disediakan oleh. Jangan tinggal kosong. Kat sini akan ada apa? Nama. Lagi apa? Sini nama awak. Kemudian ada kelas. Kelas apa awak? Kemudian ada nama guru. Nama guru siapa? Nama saya lah. So, saya nama Nur Adila binti Husin. N-U-R space A-D-I-L-A. Kemudian binti H-U-S-S-I-N. Itu nama saya. So, perlu ada di cover. Cover ni awak buat cantik sikit lah. Kalau boleh kat cover ni ada, kat sini ada frame sikit lah. Guna pembaris. Boleh buat berwarna-warni ataupun tulisan ni awak boleh guna pensel warna ataupun magic colour ke. Okay, bagi terang sikit lah. Okay, itu cover. So, faham cover? Saya harap awak faham lah cover ni simple. Okay. Kemudian muka surat kedua. Kita terus pergi muka surat kedua. Saya nak awak ada senarai kandungan. Senarai kandungan ni awak buat jadual pun tak apa. Tak nak buat jadual, buat je macam kat atas ni. Ada ke semua ini? Ada ke semua ni ditulis. Okay. Kemudian muka surat ni contoh penghargaan. Muka surat 1, tulis 1 lah. Ikut awak punya penulisan lah. Okay. Ada pendahuluan, objektif, kawasan kajian, kaedah, hasil kajian, rumusan, rujukan dan lampiran. Okey, ada semua ni. Kemudian tulis muka surat berapa. Tulis kemudian pun tak apa sebab kita tak tahu dia muka surat berapa kan. Last sekali. Okey, kemudian page ketiga. Page ketiga perlu ada penghargaan. Okey, penghargaan ni awak nak buat satu muka surat pun boleh ataupun awak nak gabung dengan pendahuluan pun boleh ataupun objektif kajian. Kalau kajian tu besar kan, tulisan awak pula kecil. Yang penting cara penulisan dia kena tulis penghargaan tu tajuk atas sekali. Guna tulis huruf besar lah. Kemudian dia punya ayat dia, karangan penghargaannya kat sini. Kat sini contoh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada bla 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 bla, contohlah. Sekejap lagi saya akan bagi contoh cara penulisan perhargaan. Awak boleh tiru ataupun awak boleh tambah dengan ayat-ayat lain. Okey, kemudian kat bawah ni ada pendahuluan. Nak buat musyarat seterusnya pun tak apa, ataupun nak tulis bawah dia pun tak apa kalau ada space ya. Kemudian kat sini ada ayat-ayat pendahuluan. Kemudian ada objektif kajian. Objektif kajian tiru saja yang ini. Tiru saja yang ini. Objektif kajian saya dah tulis kat sini. Tiru saja. Nombor 1, mesti ada ayat pendahuluan dia lah. Saya menjalankan kerja lapangan di taman apa? Kat sini je tukar. Taman, ikut taman awak. Kalau kat sini Taman Mahkota Aman. Kalau awak tinggal kat Taman Mahkota Aman, tiru je lah Taman Mahkota Aman. Tapi kalau awak tinggal kat Taman Jaya Gading, tulis Taman Jaya Gading, Kuantan, Pahang. Okey, yang A ni tulis A mentakrif dan menghuraikan konsep telekomunikasi, sebiji macam ni. Kemudian B menyatakan dan menghuraikan jenis alat telekomunikasi, sama. Kemudian C menyatakan dan menghuraikan kepentingan telekomunikasi di kawasan kajian, sama. D kena pasti dan huraikan kesan telekomunikasi terhadap pembangunan di kawasan kajian. Dan last sekali, memberikan cadangan etika penggunaan telekomunikasi di kawasan kajian. So objektif ni salin sebiji-sebiji lah, kecuali tukar pada taman ni, ikut taman rumah awak. Faham tak? Okey, simple Okey, jom kita tunjukkan bagaimana nak tulis perhargaan dulu. Okey, ini contoh perhargaan yang kamu boleh ambil lah. Boleh tiru ataupun nak ambil yang ni pun boleh. Ataupun awak tambah apa yang perlu lagi. Boleh tengok contoh perhargaan, penulisan perhargaan di Google. Ataupun sejarah ke, lagi apa lagi. Awak pernah buat kajian lapangan juga kan, untuk sejarah, untuk subjek lain. So perhargaan dia sama je. Kita nak ucapkan terima kasih kan. So yang pertama, tengok kat sini. Terima kasih kepada siapa? Kami ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada pengetua. Kena sebut pengetua dulu Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Mahkota, Puan Hajah Zaharidah binti Mansur. Kena penuh lah. Kerana telah memberikan kebenaran kepada kami. Sepatutnya saya untuk menjalankan kerja lapangan ini. So tukar kami ni kepada saya. Okey? Kepada saya. Kemudian perenggan kedua, saya juga ingin berterima kasih kepada guru geografi saya, iaitu Puan Nur Adila. Kena tambah Nur kat sini dia tulis Adila je, awak jangan ikut. Awak tulis Nur Adila binti Hussein yang telah membimbing dan memberikan tunjuk ajar kami sehingga kerja lapangan ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. Nak tambah ayat lain pun tak apa, ataupun nak ubah ayat sikit-sikit pun tak apa, ikut kesedapan dan format yang awak nak buat lah. Kemudian yang ketiga, tidak ketinggalan rakan-rakan kami yang telah memberikan bantuan, kerjasama dan komitmen yang tidak terhingga semasa saya melakukan kerja lapangan ini. Kemudian akhir sekali, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada ibu bapa yang telah memberikan sokongan moral dan bimbingan sepanjang saya melakukan kerja lapangan ini. So ada 4 perenggan pun dah cukup. Okey, boleh ambil yang ini ataupun ada contoh lain di Google. Boleh search, tulis kat situ contoh perhargaan kajian lapangan geografi. Boleh ambil ayat-ayat yang ada kat situ. Okey. Seterusnya, penulisan untuk pendahuluan. Okey, ini adalah contoh. Pendahuluan tu maksudnya kita nak bagi tahu kajian ni untuk apa dan sebagainya. Okey. So, pendahuluan simple pun tak apa. Tulis saya, ni banyak kami kan. Tulis saya lah. Saya memilih tajuk. Kat sini ditulis kita semula. Jangan tiru kita semula. Tajuk apa awak tadi? Tajuk apa? Ingat lagi tak? Tajuknya, saya telah memilih tajuk telekomunikasi di Taman Mahkota Aman, Kuantan, Pahang. Kalau nama tempat awak itulah. Okey. Adalah kerana telekomunikasi ialah satu elemen penting untuk menghubungkan apa? Menghubungkan kita semua. Contoh. Terdapat apa? Macam ni, terdapat berbagai usaha menggalakkan amalan kita semula kan. Kat sini tengok objektif balik. Terdapat
apa? Pelbagai kepentingan telekomunikasi untuk perhubungan. Kemudian apa? Kat sini apa? Okey. Boleh tulis. Antaranya ialah apa kepentingan telekomunikasi? Tuliskan. Dia punya fakta dia. Ambil dekat Google. Okey. Kemudian selain itu, terdapat juga kesan telekomunikasi terhadap pembangunan di kawasan kajian. Iaitu apa kesan dia telekomunikasi? Yang ni boleh ambil kat Google ya. Okey. Kemudian tulis tempoh yang diberikan kepada kami untuk menjalankan kajian ini adalah selama 2 minggu. Okey, itu saja. Itu bahagian pendahuluan. Boleh ambil yang ini ataupun boleh search dekat Google, tulis pendahuluan kajian lapangan. So boleh tirulah, tambah sikit. Okey, kalau tak nak tambah pun ambil yang ini pun tak apa, tapi tukar tajuk, tukar dia punya isi kat dalam ni. Janganlah tiru, sebabnya yang ini saya bagi contoh adalah untuk apa? Untuk kajian kita semula. Tajuk kajian kita semula ni bukannya tajuk awak. So yang ni tak boleh lah. Pelbagai usaha menggalakkan amalan kita semula tak boleh lah ambil. Kena tukar dengan objektif tadi. Pergi tengok balik objektif. Apa benda yang awak tulis dekat objektif tadi. Okey. Dekat objektif tadi. Dekat objektif tadi awak tulis apa? Okey, seterusnya. Okey, seterusnya. Perhargaan pendahuluan dah. Kemudian seterusnya kita akan tulis kawasan kajian. Muka surat seterusnya lah kawasan kajian. Macam mana nak buat kawasan kajian? Maksudnya awak terangkan kawasan kajian ni, kawasan kajian awak kaji tu di mana. Okey. So yang ini contoh yang ini diberi contoh mahkota aman lah. Cara penulisan dia nak tulis apa kat situ? Okay. Tengok contoh kawasan kajian saya adalah di sekitar Taman Mahkota Aman Kuantan Pahang. Awak taman apa awak tulis kat situ ya, tukar balik. Lingkungan kawasan kajian saya adalah lebih kurang. Yang ni boleh salin. Sama. Atas ni pun sama boleh, tapi tukar taman apa awak duduk Kemudian lingkungan kawasan kajian saya adalah lebih kurang berapa kilometer persegi? Dia punya keluasan. Type dekat Google Okey, kawasan ini adalah di bawah pentadbiran Majlis Daerah Kuantan. Yang ni confirm boleh ambil lah. Sebab memang semua duduk Kuantan kan. Kawasan ini juga terletak dalam Mukim Kuala Kuantan 2. Search betul-betul. Rasanya sama je. Sebabnya awak duduk sekitar Mahkota Aman juga kan. Jumlah penduduk di kawasan kajian ialah berapa orang? Tengok dekat Google search. Bentuk muka bumi di kawasan ini adalah terdiri pada tanah pamah yang rata. Tengok. Betul tak? Biasanya dekat kalau kawasan Jaya Gading situ semua tanah rata tak ada tanah tinggi sebab tanah tinggi memang kita tak ada dekat kawasan sekolah tu Semua tanah rata. So kena tulis macam ni lah. Bentuk muka bumi kawasan ini adalah terdiri pada tanah pamah yang rata. Jarak kawasan kajian dari bandar Kuantan ialah 18 km. So tak lari jauh Taman apa-apa pun tak lari jauh. Guna je 18 km. Salin je ini. Kemudian jika menaiki bas, tambangnya ialah RM2.80. Salin je ini Sekiranya menaiki taksi atau e-hailing, pula tambangnya ialah RM4 seorang. Okey, yang ni boleh tiru. Okey, faham? Okey, kemudian selepas kawasan kajian sebenarnya awak kena lukis ni. Rujuk peta yang dilampirkan untuk melukis peta lakar kawasan kajian kamu. Okey, sebenarnya selepas kawasan kajian, kat sini awak perlu lukis peta lakar. Okey, peta lakar ni tak apa. Kemudian kita akan bagi sebagai tugasan di rumah. Okey. So, untuk hari ni kamu siapkan yang saya kata ni. Kecuali yang peta ni kita akan bagi tugasan kerja rumah untuk awak siapkan dalam tempoh seminggu. Nanti saya akan bagi petanya. Okey, so habis kawasan kajian dah tulis sebiji macam ni. Tukar je dia punya apa yang perlu ditukar. Nak tambah pun boleh. Nak tambah apa? Di kawasan Taman Seri Mahkota terdapat pelbagai kemudahan infrastruktur seperti apa-apa. Terdapat juga pasaraya ke apa. Boleh nak tambah boleh. Okay.
Kemudian last sekali untuk penulisan hari ini adalah kaedah kajian. Kat bawah ni boleh tulis di muka surat lain ataupun campur. Tak kisah. Okey? Kaedah kajian sama, salin saja. Salin sebiji-sebiji macam ni. Kaedah kajian, saya menjalankan kajian menggunakan kaedah berikut. Pemerhatian. A. Pemerhatian, saya menggunakan kaedah ini untuk mengetahui jenis telekomunikasi di kawasan kajian. Tiru. Ambil yang ni sebab sama. Untuk proses awal ni kebanyakan sama sebab tu saya bagi awak rujukan dan awak boleh salin. Temu bual, saya menggunakan kaedah ini untuk mengetahui kepentingan pengangkutan awam di kawasan kajian. Selain itu, kaedah ini digunakan untuk mengetahui kepentingan telekomunikasi dan cadangan etika penggunaan alat telekomunikasi. C. Rujukan buku di perpustakaan dan internet digunakan untuk mengetahui konsep pengangkutan awam. So, kaedah kajian ni boleh salin seperti ini. Okay, faham ya? So, itu sahaja tugasan untuk awak hari ini 3 masa kan? So, saya dah terangkan. Yang pertama tadi kita pergi balik. Perlu siapkan apa? Untuk hari ini, ambil buku tulis. Tulis laporan kajian lapangan awak dalam buku tulis saja. Nak guna kertas A4? Boleh juga. Tapi saya takut ramai yang tak ada kertas A4 kan. So, buat je dalam buku tulis. Tak perlu nak guna kertas lain. Tapi kalau ada kertas A4 ataupun nak buat dalam buku kajang, kertas kajang lain pun boleh. Okay? Tapi, yang bagi yang tak ada, guna saja buku tulis. So, apa yang perlu buat hari ni? Cover. Saya dah terangkan tadi cover. Kemudian muka surat kedua ada senarai kandungan. Muka surat ketiga akan ada penghargaan, pendahuluan dan objektif kajian. Ataupun awak nak buat muka surat 3 penghargaan, muka surat 4 pendahuluan, muka surat 5 objektif kajian. Itu is up to you. Ikut awak punya kesesuaian awak lah, awak minat yang mana ya. Okay, kemudian ini cara penulisan penghargaan boleh ambil dan macam saya terangkan tadi lah. Kemudian ada pendahuluan tadi. Kemudian ada kawasan kajian. Kemudian ada kaedah kajian. Itu saja penulisan untuk hari ini. Perlu siapkan dan awak perlu post bukti dalam grup untuk saya semak. Okey? Kemudian untuk kerja rumah, saya akan bagi satu peta untuk awak tiru. Salin dalam kertas A4. Yang tu pun perlu disiapkan selama seminggu. Okey? Itu saja untuk hari ini. Saya harap penerangan ni awak faham. Kalau apa-apa yang tak faham, sila PM lah dalam WhatsApp group ni. Tanya je. Kemudian kita akan bincang lah dalam tu. Okey, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.